Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. ثبت أقدامنا وتمم تقصيرنا يا ربنا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. حي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dapat sama-sama dalam majlis ilmu pada malam Selasa. Dan insyaAllah pada malam ni kita akan bincangkan satu soalan yang ditanya oleh salah seorang sahabat kita, iaitu saudara Muhammad Faisal bin Abdul Jalil. Maksudnya dia bertanya tentang lafaz Allah Allah yang digunakan dalam berzikir. Apakah makna yang kita boleh fahami daripada lafaz tersebut? Jadi untuk kita tadi memahami lafaz Allah Allah dalam berzikir, dan adakah perkara tersebut boleh diamalkan, maka kita akan susun jawapan tersebut dengan beberapa persoalan. Jadi persoalan pertamanya, adakah pengulangan nama Allah 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 tadi datang di dalam nas-nas syarak? Jadi persoalan kedua yang akan kita bincangkan, apakah maksud yang dikehendaki daripada pengulangan nama Allah Allah tadi? Pertanyaan ketiga, nas-nas ulama yang menerangkan tentang pengulangan lafaz Allah Allah dengan niat untuk seseorang tadi berzikir. Maksud, adakah ulama-ulama ada menyatakan nas dalam perkara tersebut? Dan yang keempat ialah kesimpulan daripada perbahasan tadi. Jadi persoalan pertama yang kita nak bincangkan ialah, adakah terdapat nas di dalam agama Islam Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadis baginda mengulang lafaz Allah tersebut? Jadi ada beberapa hadis yang dah dikumpulkan, jadi insyaAllah kita sama-sama mendengar hadis daripada Nabi Muhammad SAW. Antara yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim dan Imam Tirmizi daripada Sayyidina Anas, Nabi Muhammad SAW bersabda, "La taqumus sa'atu hatta la yuqala fil ard Allah Allah." Maksudnya tidak akan bangkit hari kiamat sehinggalah tidak ada lagi manusia dikatakan di muka bumi lafaz Allah Allah. Dan Imam Ahmad dan Imam Abu Ya'la dan Hakim meriwayatkan Nabi Muhammad SAW bersabda, "La taqumus sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah Allah." Tidak akan bangkit hari kiamat sehinggalah tidak dikatakan lagi di muka bumi lafaz Allah Allah. Wa hatta yakuna ar-rajulu qayyima 50 imra'atan. Dan sehinggalah lelaki tadi, seorang lelaki menjaga 50 orang perempuan. Wa hatta tumtaras sama'u wa la tambutal ard. Dan sehinggalah langit menurunkan hujan, tetapi bumi tetap tidak menumbuhkan tanaman. Dan Imam Abdul Razak dalam musannafnya meriwayatkan bahawa Nabi SAW daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali berkata, "Latumla'anna al-ardu zulman wa juran." Bumi akan dipenuhi dengan kezaliman dan maksiat, jenayah, sehingga tiada lagi dah manusia yang berkata Allah Allah. Dia, salah seorang perawi berkata, maksudnya Allah Allah tadi yasta'linu bihi, dia membaca dengan suara yang kuat. Thumma latumla'anna ba'da zalika qistan wa adlan. Kemudian bumi akan dipenuhi setelah itu dengan keadilan. Kama muliat zulman wa juran, sebagaimana dipenuhi sebelum itu dengan kezaliman. Dan dalam musannaf Abi Shaybah daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali berkata, "Yanqusul Islam hatta la yuqala Allah Allah." Masa agama Islam akan merosot, pengamalannya akan semakin berkurang sedikit demi sedikit sehingga tiada lagi dah manusia yang berkata Allah Allah.
فإذا فعل ذلك ضرب يعصب الدين بذنبه. Apabila berlaku sedemikian, maka pada ketika itu pemimpin agama akan memanggil pengikut-pengikutnya. فإذا فعل ذلك, apabila dia tadi memanggil pengikutnya, bu'itha qaumun yajtami'una, akan dibangkitkan satu kaum yang berhimpun, kama yajtami'u qaza'ul kharif, sebagaimana berhimpunnya awan-awan pada musim luruh. Dan Sayyidina Ali berkata, wallahi inni la'arifus isma amirihim, aku mengetahui nama ketua daripada kumpulan tersebut, wa manakha rikabihim, dan keadaan tunggangan mereka. Sayyidina Ali berkata akan muncul satu kumpulan yang akan membangkitkan semula agama Islam. Dan dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Mustadrak daripada Muhammad ibn Hanafiyah, dia berkata, kami duduk di sisi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tiba-tiba ada seorang lelaki bertanya tentang Imam Mahdi. Maka Sayyidina Ali berkata, hayhat, jauh lagi. Summa aqada biyadihi sawa'an. Kemudian Sayyidina Ali membuat isyarat tangannya, lapas 7 yang macam ni. Maksud Sayyidina Ali nak bagi tahu, maksud Imam Mahdi tidak akan khalifah, pemerintahannya akan kekal di bumi selama 7 tahun. Satu riwayat mengatakan 9 tahun. Jadi Sayyidina Ali berkata, zaka yakhruju fi akhir zaman. Imam Mahdi tersebut akan keluar pada akhir zaman. Iza qala ar-rajulu Allah qutila. Pada hari tersebut apabila ada manusia berkata Allah, qutila, manusia tidak akan dibunuh. Maksudnya itu teruknya lah agama Islam. Maksudnya betapa kuat sekali musuh tadi menghalang manusia daripada berzikir. Maka pada ketika itu Sayyidina Ali berkata, Allah Ta'ala menghimpunkan bagi imam, Sayyidina Ali berkata, Allah Ta'ala akan menghimpunkan bagi Imam Mahdi itu satu kumpulan yang berhimpun seperti berhimpunnya awan. Allah Ta'ala memesrakan antara hati-hati kumpulan tersebut. Mereka tidak menyakiti mana-mana manusia, tidak bergembira dengan mana-mana makhluk. Bilangan mereka seperti bilangan ahli Badar, dan tidak boleh mendahului mereka manusia yang dahulu, dan tak boleh dikejar kedudukan mereka oleh manusia yang akan datang kemudian, mengikut bilangan tentera Talut yang telah melintasi sungai bersama-sama dengan nabinya. Itulah hadis yang sahih yang diriwayatkan atas syarat mengikut syarat Imam Bukhari dan Muslim. Dan Imam Nawawi radhiyallahu anhu berkata, wa'alam anna riwayat kullaha muttafiqatun ala takrir ismillahi ta'ala fi riwayatain. Maksud Imam Nawawi kata, ketahuilah bahawa semua riwayat yang kita dah bincangkan tadi, semua riwayat tadi bersepakat mengatakan bahawa dalam hadis tadi memang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang lafaz Allah sebanyak 2 kali. Dan dalam satu riwayat yang lain, maksudnya Sayyidina Ali juga berkata, wala ahadun mani'uha wa laysa ahadun matrukun yaqulu Allah ila qutila. Maksud dalam satu riwayat ini memang Sayyidina Ali mengulang. Sayyidina Ali kata akan sampai satu zaman yang Allah akan berlaku fitnah yang amat besar di muka bumi, dan tiada siapa pun yang ditinggalkan berkata Allah illa qutila, mereka pada hari tersebut akan dibunuh. Dan Imam Baihaqi radhiyallahu anhu meriwayatkan dalam kitab Dalailun Nubuwah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW berkata pada ketika baginda sakit, Allah as-salata wa ma malakat aymanukum. Maksud salah satu yang Nabi kata semasa baginda ingin meninggal dunia, maksud Nabi ulang lafaz Allah as-salata, kemudian Nabi kata sembahyang, wa ma malakat aymanuhum, dan apa yang dimiliki oleh tangan kamu, maksudnya hamba ataupun pembantu yang berada di bawah jagaan kita. Dan dalam Sahih Ibn Hibban, Nabi SAW bersabda, Allah fi ashabi, takutlah kamu kepada Allah, dan takutlah kamu kepada Allah pada sahabat-sahabatku. Janganlah kamu menjadikan sahabat-sahabatku gharadan, sebagai tempat untuk kamu tadi mencerca. Man ahabbahum fa bihubbi ahabbahum, siapa yang mencintai mereka, maka dengan kecintaanku lah dia akan mencintai. Wa man abghadahum, maka siapa yang membenci, fa bibughdi abghadahum, sekiranya aku tak suka, kan barulah dia tadi boleh tidak suka kepada mereka. Wa man adzahum faqad adzani, maka yang siapa yang menyakiti sahabatku, maka sesungguhnya dia telah menyakitiku. Wa man adzani faqad adzallah, siapa yang menyakiti aku, maka sesungguhnya dia menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Wa man adzallah, siapa yang menyakiti Allah, yushiku an ya'khudhah, amat hampir Allah Ta'ala akan menurunkan siksaan kepadanya. Dan dalam Musannaf Abdul Razak, Nabi SAW bersabda, hendaklah kamu tadi berkahwin, dan hendaklah kamu meramaikan umat. Ini saya baca terus terjemahan lah sebab takut masa panjang.
Dan sesungguhnya aku bermegah dengan kamu di hadapan semua umat-umat pada hari kiamat. Dan Nabi berkata, Allah, Allah fi nisa. Hendaklah kamu ditakutkan Allah, takutkan Allah pada masalah perempuan. Maksud setengah daripada hak perempuan ke atas suami ini ialah suami tadi memberi makan kepadanya dan memberi pakaian. Maksud memberi makan jasmani dan rohani, kan memberi pakaian jasmani dan rohani. Dan sekiranya datang, maksud isteri tadi melakukan perkara-perkara yang tidak baik, maka suami tadi hendaklah menasihatinya kan, dan memukul dia dengan pukulan yang tidak mencederakan. Dan hadis yang lain Nabi Muhammad SAW bersabda ketika Nabi mewasiatkan ketika ingin wafat baginda sallallahu alaihi wasallam, Allah Allah fi qibti Misr. Masa Nabi kata takutlah Allah, takutlah kamu kepada Allah fi qibti Misr, pada satu kaum Qibti yang berada di Mesir. Sesungguhnya mereka tadi kamu, maksud Nabi kata kepada sahabat, sesungguhnya kamu akan menguasai mereka, akan menakluk mereka, dan mereka akan memeluk agama Islam, dan mereka akan menjadi pembantu kamu dalam berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita maklumlah daripada Mesir tadi muncul salah seorang panglima perang yang agung, iaitu Saifuddin Qutuz, yang menundukkan bangsa Mongol dalam peperangan Ain Jalut. Dan dalam riwayat daripada Ibnu Abi Hatim daripada Asma binti Umais, dia berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadaku beberapa kalimat yang aku akan katakannya indal karb, ketika kesusahan. Maksud apa yang Nabi ajarkan? Nabi kata Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an. Mana ni semua riwayat-riwayat kan yang Nabi SAW mengulang lafaz Allah Allah tadi. Dan Imam Daraqutni meriwayatkan daripada Nabi Muhammad SAW. Maksud Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang daripada kamu ditimpa dengan kesedihan, kegelisahan, maka adalah dia tadi membaca sebanyak 7 kali Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an. Dan Imam Tabarani meriwayatkan juga, maksudnya Nabi SAW berkata, siapa yang ditimpa dengan kesusahan, kesakitan dan seumpamanya, katalah Allahu Rabbuna la syarikalah, kushifa anhu, nescaya akan dibukakan masalah tersebut daripadanya. Dan Ibnu Asakir juga meriwayatkan Nabi SAW apabila ditimpa dengan ketakutan ataupun gangguan, maka Nabi akan berkata Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an. Dan Imam Fakhruddin Ar-Razi meriwayatkan satu hadis daripada Nabi Muhammad SAW daripada Sayyidina Abu Hurairah. Baginda bersabda, Allah fi man la yasalahu illallah. Maksud Nabi ulang lafaz Allah tu 2 kali. Kan Nabi kata, Allah lah yang akan membantu siapa yang tiada pembantu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Hakim radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Sayyidina Ibnu Abbas dan Sayyidina Abi Darda radhiyallahu anhuma. Maksudnya kedua-dua sahabat tadi berkata, Innasmallahil akbar Rabbi Rabbi. Maksudnya Ibnu Abbas dan Abu Darda berkata, sesungguhnya nama Allah Ta'ala yang paling agung ialah lafaz Rabbi Rabbi. Jadi Imam Zahabi tadi menghukumkan bahawa hadis tadi adalah hadis yang diterima. Maksudnya salah satu lagi pengulangan lafaz. Maksud hadis-hadis kita dah bincang ni, diulang lafaz Allah sebanyak 2 kali. Dan dalam riwayat ni kan Ibnu Abbas berkata, hendaklah kita mengetahui nama Allah yang paling agung ialah Rabbi Rabbi. Maksudnya diulang lafaz Rabbi sebanyak 2 kali. Dan Ibnu Hajar Asqalani radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dan Imam Fakhruddin Ar-Razi meriwayatkan daripada Zainal Abidin, salah seorang daripada cicit baginda. Dia bertanya kepada Allah agar mengajarkan kepada dia nama Allah yang paling agung. Fara'a fin naum, maka dia melihat di dalam tidur, Allah mengajarkan kepadanya, nama aku yang paling agung sekali yang sekiranya kamu berdoa aku akan mustajabkan ialah Huwa Allah Allahul ladzi la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Di dalam riwayat ni lafaz Allah tadi diulang dan dimulakan dengan huwa, dan diulang lafaz Allah tadi sebanyak 3 kali. Dan Imam Malik radhiyallahu anhu dia kata maksud dia memakruhkan manusia tadi apabila dia nak berdoa kan dia memanggil Allah dengan lafaz ya sayyidi ya sayyidi. Jadi dia kata tak sepatutnya berkata sedemikian. Wa qalu, dan Imam Malik dan Ibnu Abi Imran dan sahabat-sahabatnya kama qalatil anbiya, maka hendaklah kamu berkata sebagaimana nabi-nabi berkata Rabbi Rabbi. Dan itu ialah riwayat yang mengulang lafaz sama ada lafaz Allah kan ataupun lafaz Rabbi dan seumpamanya. Jadi kita maklum daripada situ bahawa pengulangan lafaz Allah diriwayatkan daripada Nabi Muhammad SAW dan daripada sahabat baginda dan daripada ulama-ulama mazhab. Dia adalah persoalan pertama. Jadi persoalan kedua yang kita nak bincangkan ialah ma gharadut takrar.
Kenapakah diulang tadi tu? Maksud dalam semua riwayat yang kita dah baca tadi, mengapakah diulang lafaz Allah sebanyak 2 kali ataupun lebih? Jadi sini kita dapat himpunkan daripada riwayat tadi ada 4 niat. Mengapakah lafaz Allah tadi diulang? Jadi niat yang pertama ialah niyatuz zikri, niat untuk berzikir. Kita ulang tadi lafaz Allah. Tadi niat ni ialah berzikir. Jadi yang memberitahu bahawa lafaz Allah tadi diulang dengan niat berzikir antaranya ialah Imam At-Tibi radhiyallahu anhu. Dia berkata hatta la yuqala, maksudnya lafaz Nabi kata dalam hadis itu sehingga tidak lagi dah manusia berkata Allah tadi, maksudnya hatta la yuzkara ismullahi wa la yu'bad, sehingga akan sampai satu zaman tiada lagi dah manusia yang berzikir dengan lafaz Allah dan Allah tadi tidak disembah lagi. Dan Mullah Ali Qari radhiyallahu anhu berkata, wa qila takriruhu ibaratun an taktsiri zikrih. Jadi Mullah Ali Qari berkata, apabila Nabi menyebut dalam hadis tadi Allah, dan apabila Nabi mengulang, Nabi seolah-olah mengajarkan kepada kita taktsiri zikrihi, dan kamu tadi memperbanyakkan menyebut lafaz Allah tadi. Jadi itu ialah nas ulama dua daripada sudut hadis yang menyatakan bahawa niat pertama apabila diulang lafaz Allah tadi ialah niatnya berzikir. Jadi barulah kita bincang apakah makna. Setelah kita faham Allah tadi diulang dengan niat berzikir, maka apakah makna yang boleh kita fahami daripada lafaz Allah yang kita ulang tadi. Jadi ada beberapa pandangan ulama. Pertama sekali, Imam Syihabuddin Al-Khafaji radhiyallahu anhu. Maksudnya dia kata lafaz Allah yang kita sebut tadi tu, dia sememangnya bukan ayat yang lengkap. Dia adalah satu kalimat saja, iaitu kalimat Allah yang diulang-ulang. Jadi Imam Syihabuddin Khafaji berkata, satu lafaz yang diulang, qasduhu at-ta'zim, niatnya ialah mengagungkan Allah, wa tauhid, dan mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila seseorang menyebut lafaz Allah dan dia tak buat ayat pun, dia sebut lafaz Allah, faka'annahu qala, maka seolah-olah dia berkata ma'budi wajibul wujud mustahiqqun li jami'il mahamid. Apabila dia sebut saja lafaz Allah tadi, dia seolah-olah niatkan dalam hatinya Allah yang disebut tadi itu ialah ma'budi, Tuhan yang aku sembah, wajibul wujudi, wajib kewujudannya, mustahiqqun, berhak, li jami'il mahamid, bagi semua kepujian-kepujian. Jadi itu makna lafaz Allah yang mengikut pendapat Imam Syihabuddin yang tidak dibentuk di dalam satu ayat. Itu pendapat pertama. Jadi itu ada dari lafaz Allah tadi, walaupun kita sebut Allah sahaja tanpa kita buat Allahu Akbar ataupun Subhanallah ataupun Alhamdulillah, semata-mata kita sebut lafaz Allah itu saja, dia mempunyai makna sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Syihabuddin. Dan ada juga ulama yang dia memasukkan lafaz Allah yang diulang 2 kali tadi sebagai ayat. Jadi macam mana cara nak memahaminya? Antara ini Imam Fakhruddin Ar-Razi radhiyallahu anhu, dia berkata, apabila kamu menyebut lafaz Allah, maka Allah yang pertama tadi menjadi subjek di dalam ayat, dan Allah yang kedua menjadi khabar ataupun predikat di dalam ayat tersebut. Jadi Imam Fakhruddin Ar-Razi berkata, wa hadza yadullu ala anna al-isma ghairul musamma. Imam Fakhruddin nak bagi tahu kepada kita, Allah yang pertama merujuk kepada nama Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang kedua merujuk kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, ada satu pendapat lagi, maksudnya ayat tadi tu dia mempunyai lafaz yang tidak dinyatakan. Kalau Imam Fakhruddin tadi dia kata Allah pertama ialah subjek, kan Allah kedua ialah khabar. Tapi Imam Al-Munawi radhiyallahu anhu, dia kata dalam syarah hadis tadi, dia kata apabila kita ulang lafaz, apabila Nabi SAW mengulang lafaz Allah, jadi sebenarnya ada kalimat yang tidak dinyatakan. Maksudnya Imam Nawawi radhiyallahu anhu berkata lafaz Allah tadi itu ialah mubtada', maksud itu ialah subjek yang khabarnya ataupun predikatnya tidak disebutkan di dalam ayat. Jadi Imam Karimuddin Al-Khalwati radhiyallahu anhu, dia tolong takdirkan, maksudnya dia tolong datangkan apakah khabar predikat yang tidak dinyatakan tadi. Jadi dia kata apabila kamu sebut Allah, khabar itu sebenarnya lafaz Allah al-ma'bud, Allah al-ma'bud. Itu mengikut peringkat orang. Kalau orang di peringkat awal berzikir, takdir ataupun lafaz khabarnya Allah al-ma'bud, Allah al-ma'bud. Ataupun kita kata Allah al-matlub ataupun Allah al-maqsud, ataupun akhir sekali Allah al-mawjud. Dia kata mengikut maqam keadaan orang yang berzikir. Jadi itulah dua
cara pemahaman lafaz Allah Allah apabila kita tadi gunakan dalam lafaz berzikir, dan lafaz Allah tadi kekal dalam bentuk jumlah ismiyah, maksudnya ayat yang dimulakan dengan kata nama. Dan Syekh Yusuf Khattar radhiyallahu anhu dia berkata, boleh juga lafaz Allah 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 tadi tu digunakan dalam berzikir dengan membentuk ayat yang dipanggil sebagai jumlah fi'liyah, maksud ayat yang dimulakan dengan kata kerja. Jadi lafaz Allah Allah tu kita kena, bila kita sebut saja lafaz Allah Allah, kita niatkan asal lafaz tadi tu ialah ya Allah ya Allah, tapi diringkaskan menjadi lafaz Allah Allah. Dan lafaz ya bermaksud wahai, wahai Allah, wahai Allah, kita memanggil nama Allah, menyeru Allah Subhanahu wa taala. Dan lafaz ya tadi sebagaimana kita maklum, dia ialah ganti daripada kata kerja ad'u, aku menyerumu wahai Allah Subhanahu wa taala. Jadi asal ayat tadi ialah ad'ullaha, digantikan lafaz ad'u dengan lafaz ya, dan kita baca ya Allahu ya Allah, dan ya tadi tidak dinyatakan. Jadi itu niat pertama lah apabila kita tadi mengulang lafaz Allah Allah, dan kita dah bincangkan cara memahami makna lafaz Allah Allah tadi mengikut keterangan di dalam bahasa Arab. Dan niat kedua yang dinyatakan dalam hadis tadi ialah niyatu tafridil karb, niat untuk kita tadi mohon agar Allah Subhanahu wa taala melepaskan kesusahan. Jadi yang pertama tadi ni, niat yang kedua ni yang sebagaimana dalam hadis yang berikutnya, maksudnya Nabi kata apabila kamu ditimpa kesusahan, kamu katalah Allah Allah Rabbi la usyriku bihi syai'an. Jadi Allah Allah Rabbi la usyriku bihi syai'an tu, Allah yang pertama tu ialah mubtada, subjek di dalam ayat. Rabbi di belakang tu ialah khabarnya. Jadi ada Allah yang kedua dia tu. Allah, maksudnya yang kita nak cakap sebenarnya ialah Allahu Rabbi. Tapi Nabi SAW mengulang lafaz Allah yang pertama tadi 2 kali. Allah, Allah Rabbi la usyriku bihi syai'an. Dan kalau kita biasa membaca Hizb Imam Nawawi, Imam Nawawi ulang 4 kali kan. Imam Nawawi kata Allah, betul, Allah, Allah, Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an. Jadi Imam Nawawi mengajarkan kepada kita, ulanglah banyak sikit. Kan kalau Nabi Muhammad SAW, dia mengajar kepada kita, diulang 2 kali je. Tapi kita, yang hati kita lalai dan seumpamanya, jadi diulang. Allah, 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 Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an, lebih lagi daripada sekali. Jadi itulah pengulangan nama Allah Subhanahu wa taala dengan niat agar dilepaskan kesusahan. Jadi difahami daripada lafaz Huwa Rabbi tadi tu, kalau kita Allahu Rabbi, kalau kita ulang Allah kedua, ketiga, keempat, kelima, maka itu tidak menjadi kesalahan di dalam bahasa Arab, dan dia membentuk makna yang betul, makna yang lengkap di dalam bahasa Arab. Sebab pengulangan yang kedua, ketiga, keempat tu dihukumkan sebagai taukidun. Jadi kalau kita rujuk kepada surah Al-Hashr, maksud surah yang dituntut kita baca pagi dan petang tadi, maksudnya Huwa Allah allazi la ilaha illahu alimul ghaibi wa syahadati huwa Allah huwal malikul quddus salam. Jadi lepas huwa Allah tadi tu, jadi lepas huwa tadi kalau kita ulang huwa kan, huwa dan Allah kita letak di akhir sekali, maka dia akan membentuk zikir lafaz hu dan ditutup dengan lafaz Allah Subhanahu wa taala. Dan niat ketiga ni nyatakan dalam hadis tadi ialah niyatut tahzir. Niyatut tahzir tadi maksudnya Nabi memberi amaran kepada kita. Sebagai contohnya apabila Nabi kata Allah Allah fi ashabi tadi, maksudnya hendaklah kamu betul takutkan Allah, hendaklah kamu betul takutkan Allah fi ashabi, pada sahabat-sahabatku. Jadi semata-mata pengulangan lafaz Allah mempunyai makna. Maksudnya Nabi kata ittaqullah, hendaklah kamu betul bertakwa kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Dan makna keempat yang kita boleh fahami daripada lafaz Allah Allah tadi ialah niat engkar. Maksud bagian diriwayatkan kisah yang berkaitan dengan Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, semasa dia tadi diseksa kerana mempertahankan agamanya, maka orang musyrik tadi datang memujuknya untuk menyembah Lat, Uzza dan seumpamanya, maka dia kekal menyebut Allah kan, Allah Allah. Jadi lafaz Allah Allah yang diulang oleh Bilal, dan satu riwayat mengatakan dia menyebut lafaz Ahad kan, Ahad Ahad. Dan lafaz yang diulang oleh Bilal tadi diulang dengan niat untuk mengingkari, maksud tidak bersetuju dengan Tuhan yang kamu minta agar aku menyembahnya. Jadi itu beberapa niat yang kita boleh himpunkan apabila kita mengulang lafaz Allah. Jadi jangan sekali-kali kita rasa apabila kita mengulang lafaz Allah Allah tadi, lafaz tadi tidak mempunyai makna kan. Bahkan daripada himpunan tadi kita dapat lihat ada 4 makna yang kita boleh faham. Pertamanya niat untuk berzikir dengan lafaz Allah. Kedua, kita menyebut lafaz Allah tadi dengan niat memohon, berdoa agar Allah membuka segala kesusahan dan kesempitan. Dan kita juga menyebut lafaz Allah Allah tadi untuk memberi
amaran ataupun teguran kepada orang agar bertakwa kepada Allah. Dan boleh juga kita sebut lafaz Allah, Allah tadi sebagai menyangkal sesuatu benda yang dituntut oleh sekumpulan manusia. Jadi persoalan ketiga yang kita nak bincangkan ialah niat yang pertama tadi. Maksud salah satu daripada niat mengulang lafaz Allah, Allah tadi ialah dengan niat kita berzikir. Jadi adakah ulama Islam radhiyallahu anhu membincangkan lafaz Allah, Allah, Allah yang diulang kan dengan niat berzikir tadi? Jadi di sini ada beberapa nas daripada imam-imam, daripada ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah membincangkan tentang berzikir dengan lafaz Allah. Dari antara ni ialah daripada Imam Al-Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu yang meninggal dunia pada tahun 298 Hijrah. Maksud dia ialah ulama kurun ketiga. Jadi Imam Junaid berkata, zakiru hazal ismi, orang yang berzikir dengan lafaz Allah, zahibun an nafsihi, binasa daripada dirinya, muttasilun bi rabbih, bersambung dengan Allah Subhanahu wa taala, menegakkan hak Allah Subhanahu wa taala, memandang kepada Allah biqalbihi, qad ahraqat anwar syuhud sifati bashariyatihim, sesungguhnya cahaya menyaksikan Allah telah membinasakan segala sifat kemanusiaannya. Jadi daripada zaman Sayyidina Junaid lagi, dia dah memberitahu bahawa lafaz Allah, Allah ialah lafaz yang digunakan untuk berzikir, dan dia menceritakan kesan apabila seseorang tadi berzikir dengan lafaz Allah. Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar bin Hasan An-Nifari radhiyallahu anhu meninggal dunia pada tahun 354 Hijrah, masih ulama kurun keempat. Dalam kitabnya Al-Mawaqif dan Mukhatabat, dia berkata, qala li, telah dikatakan kepadaku, isma' lisan al-awalimi sabtiyah, dengarlah lidah alam semesta yang sabit tadi, fil mabda'iyatil ma'nawiyat, pada asas sifat maknanya, idza hiya, maka apabila dia dengar apakah yang dituturkan oleh alam semesta ni, maksud langit, bumi, pokok, tanaman, fa idza hiya taqul, maka alam semesta menyebut Allah, Allah, Allah. Dan Imam Qushairi radhiyallahu anhu yang meninggal dunia pada tahun 565 Hijrah, dia meriwayatkan daripada Imam Al-Jariri berkata, kanat min baini ashabina, daripada sahabat-sahabat kami, rajulun yuksiru an yaqula Allah, Allah. Ada seorang lelaki yang banyak menyebut lafaz Allah, Allah. Maka satu hari terjatuh di atas kepalanya kayu. Fanshajja ra'suhu, maka kepala yang berdarah. Wa saqata dam, dan darah tadi menitik. Faktutiba al-ard Allah, Allah. Maka tertulis di atas muka bumi lafaz Allah, Allah, Allah daripada darahnya. Syekh Abdul Rahman As-Sulami, maksud Imam Qushairi juga meriwayatkan pada Syekh Abdul Rahman As-Sulami berkata, dakhaltu Abi Uthman Al-Maghribi, kan aku masuk menziarahi Syekh Abu Uthman Maghribi. Dan ada satu orang manusia sedang mengeluarkan air daripada perigi dengan menggunakan takal. Kemudian Syekh Abu Uthman Maghribi berkata kepada orang yang datang tadi, Abdul Rahman As-Sulami, dia kata, atadri ma taqulul bakratu, kamu tahu tak apa yang dicakapkan oleh takal tadi tu? Faqultu la, maka aku kata aku tak tahu apa benda tadi bercakap. Dia kata, taqulu Allah, Allah, sesungguhnya makhluk Allah tadi menyebut lafaz Allah, Allah. Imam Ghazali radhiyallahu anhu dalam kitabnya Mizan I'tidal berkata, fala tazalu taqul Allah, Allah, hendaklah kamu tadi sentiasa menyebut lafaz Allah, Allah, ma'a huduril qalb wa idrakihi, bersama hati yang hadir, ila an tantahiya ila halatin law tarakta tahrikal lisan la ra'aytaka anna al-kalimata jariyatun ala lisanik likasrati i'tiyadihi. Maksud Imam Ghazali kata, selalu kamu menyebut lafaz Allah, Allah, Allah tadi, sehingga kamu berhenti menyebut di lidah, kamu akan melihat kalimat tadi berjalan sendiri di atas lidah kamu kerana terlampau kerap kamu mengulang lafaz Allah tersebut. Dan dalam kitab yang lain, kitab Kimia Sa'adah, Imam Ghazali radhiyallahu anhu memberitahu, bilakah manusia tidak akan dibukakan dengan alam malakut? Maka Imam Ghazali berkata, apabila seseorang duduk di tempat yang sunyi dan jadi membuka mata batinnya dan pendengarannya, kan, maka pada ketika itu tidak ada dia berkata Allah, Allah, Allah biqalbihi duna lisanihi. Tadi Imam Ghazali kata menyebut lafaz Allah di lidah. Sekarang Imam Ghazali kata sebutlah lafaz Allah, Allah biqalbihi di dalam hatinya. Duna lisanihi, tidak dengan lidahnya, sehingga Allah Ta'ala membukakan hijab daripadanya. Imam Ar-Razi radhiyallahu anhu dalam kitabnya Ajaibul Quran menyatakan bahawa ikhtalafal muhaqqiquna fi zalika, maksud ulama yang berpegang kepada kebenaran telah berselisih pendapat. Faqala al-aktsar, maka ramai daripada mereka berkata,
Yakunu libtida' bila ilaha illallah wal intiha' bi Allah Allah. Kan maksudnya permulaan seseorang dalam berjalan kepada Allah ialah dengan lafaz la ilaha illallah dan ditutup dengan zikir Allah Allah Allah. Syekh Sadruddin Al-Qunawi radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya manusia tadi dituntut berzikir dengan lafaz Allah, 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 Allah. Dan dia kata sesungguhnya tidak akan mengetahui makna lafaz Allah, Allah tersebut melainkan manusia yang paling sempurna ilmunya di zaman tadi. Dan Imam Syekh Abdul Abbas Mursi radhiyallahu anhu berkata, liyakun zikruka Allah, Allah. Hendaklah zikir kamu dengan lafaz Allah, Allah, Allah. Fa inna hadzal isma sultanul asma. Sesungguhnya nama Allah tadi ialah sultan kepada semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tadi mempunyai hasilnya iaitu ilmu dan nur daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Abdul Abbas berkata tidaklah nur tadi dituntut kerana diri nur tadi. Bahkan yang dituntut ialah kasyaf yang terbuka disebabkan oleh nur tadi. Fayam baghil iksaru min zikrihi. Dan hendaklah seseorang tadi memperbanyakkan berzikir dengan lafaz Allah, Allah, Allah. Dan memilihnya atas semua zikir-zikir yang lain. Kerana lafaz Allah tadi merangkumi semua makna la ilaha illallah dari sudut akidah dan ilmu-ilmu adab dan segala hakikat. Ibn Rajab Hanbali radhiyallahu anhu berkata, kan hendaklah seseorang tadi kekal kan berzikir lafaz Allah, Allah, Allah sehingga kan lafaz Allah, Allah tadi dapat dilihat di dalam tidurnya. Kan maksud kalau dia tidur sekalipun dia kekal berzikir dengan lafaz Allah, Allah. Jadi dia kata begitulah ilham yang diberikan kepada ahli syurga apabila mereka tadi bertasbih. Dan Imam Sya'rani radhiyallahu anhu semasa dia menceritakan tentang gurunya, iaitu Syekh Zakaria Ansari radhiyallahu anhu, dia berkata, daku apabila daku duduk di hadapan guruku, apabila daku sedang membetulkan kitab ataupun sedang menulis kitab, aku akan mendengar guru iaitu Syekh Zakaria Ansari tadi membaca dengan suara yang perlahan. Allah, 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 letak berhenti-henti kan sampailah aku tadi meninggalkan guruku. Imam Ibn Hajar Al-Haytami radhiyallahu anhu dia berkata, apabila seseorang yang berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala kan telah dapat mengeluarkan dirinya daripada syahwat, kan dapat menguatkan iradatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, fal ansabu bihalihi al-i'rad amma yazkuruhu al-aghyar. Dan pada ketika itu yang layak dengan dirinya ialah tidak menyebut segala makhluk dan seumpamanya. Dan dia kata menggunakan lafaz al-jalalah faqat. Dia tadi mula berzikir dan menggunakan lafaz Allah, 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 Allah sahaja. Itu nas daripada imam yang agung itu Imam Ibn Hajar Al-Haytami menyatakan tentang zikir Allah tadi. Dan Imam Ramli radhiyallahu anhu menyatakan bahawa ajma'al arifuna ala anna afdalal ibadat addul anfasi ma'allah. Maksudnya telah bersepakat al-arif billah bahawa sesungguhnya ibadat yang paling agung ialah kita tadi membilang nafas kita dengan lafaz Allah, Allah, Allah. Maksudnya keluar dan masuk nafas tadi dengan lafaz jalalah, iaitu lafaz Allah, Allah, Allah ataupun lafaz la ilaha illallah. Dan Imam Al-Muhaddis Al-Munawi radhiyallahu anhu berkata, apabila seseorang tadi musafir kepada Allah, berhijrah kepada Allah, tiada yang lebih bermanfaat bagi dirinya melainkan daripada zikir nama Allah yang agung, iaitu lafaz Allah, Allah, Allah. Jadi Imam Munawi berkata, telah datang berbagai fadilat daripada lafaz Allah, Allah kan, dan pembukaan hijab, perkara-perkara yang tidak boleh difahami melainkan orang yang dikurniakan dengan zauq. Imam Haqqi radhiyallahu anhu berkata, kan maksud dalam tingkatan nafsu ammarah, maka zikirnya lafaz la ilaha illallah. Apabila nafsu dah menjadi lebih baik, kan maksudnya dah sampai ke tingkat nafsu lawamah, maka zikirnya ialah lafaz Allah, Allah, Allah. Dan apabila seorang tidak masuk pada nafsu mutmainnah, kan maka zikirnya ialah lafaz hu. Dan Imam Allamah Khadimi radhiyallahu anhu berkata, wa'alam anna ismal jalalati huwal ismul a'zam. Ketahuilah bahawa sesungguhnya nama Allah ialah nama Allah yang teragung di sisi Imam Abu Hanifah dan Imam Kisai dan Imam Sya'abi dan beberapa ulama yang lain. Dan dia kata sesungguhnya tiada zikir di sisi mereka melainkan dengan lafaz Allah semata-mata kan, tanpa ditambah dengan apa-apa kalimat. Dan akhir sekali Imam Al-Khadimi berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qulillah, sebutlah nama Allah, thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Dan Imam Ibnu Ajibah radhiyallahu anhu berkata,
Falismul mufrad, nama Allah iaitu Allah, ialah sultanul asma, sultan kepada semua nama-nama Allah. Dialah nama Allah yang teragung. Dan sentiasalah murid tadi menyebut lafaz Allah dengan lidahnya, sehingga kan bergegar ke seluruh badannya, dan sehingga kan lafaz Allah tadi itu bercampur dengan darah dagingnya. Dan sehingga kan nur daripada lafaz Allah tadi boleh masuk kepada zahir dan batinnya. Dan yang paling penting sekali dinyatakan oleh Imam Ibn Ajibah ni, kata wa'lam, ketahuilah, anna zikra ala anwa'in kasirah. Sesungguhnya zikir tadi ada pelbagai bentuk yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, seperti tahlil la ilaha illallah, wa takbirin lafaz Allahu akbar, wa tasbihin subhanallah, walhamdulillah alhamdulillah, wa hasbullah hasbiyallahu ni'mal wakil, hawqalah la hawla wa la quwata illa billah, wassalati ala rasulillah sallallahu, atau kita bersalawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, walikullin khasiyatun wa thamarah. Dan bagi setiap zikir-zikir tadi itu ada kurniaan khusus dan ada hasil yang akan dicapai. Jadi Imam Ibn Ajibah kata, wa tajtami'u fi zikrin mufrad, kesemua zikir-zikir yang dah sebut tadi itu berhimpun kan di dalam zikir nama Allah yang satu, iaitu Allah, Allah, Allah. Dan apabila kita zikir sebut Allah, 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 maka tersirat di bawah lafaz Allah dari semua tahlil, takbir, tasbih, selawat kepada Nabi, hauqalah dan seumpamanya. Dan Imam Ibn Abidin kan radhiyallahu anhu, dia berkata juga, sesungguhnya nama Allah tadi di sisi Imam Abu Hanifah ialah Ismullahil Azam. Dan itu juga pendapat disokong oleh Imam Tahawi dan ramai dari kalangan ulama. Dan Imam Muhammad Anwar Shah bin Muazzam Shah Al-Kashmiri yang meninggal dunia pada tahun 1352 Hijrah, dalam kitab berkata, hadza yadullu ala anna Allah, Allah, Allah mufradun aidan zikrun. Maksud dia kata sesungguhnya lafaz Allah, Allah, Allah tanpa dicampur dengan apa-apa kalimat, kan itu semata-mata ialah zikir. Cuma dia kata perlu ditakdirkan mubtada atau khabar dan seumpamanya. Dan akhir sekali nas yang ada di sisi saya ini ialah yang diambil daripada Syekh Al-Syahid Mullah Said Ramadan Al-Buti radhiyallahu anhu. Dia berkata, ramai daripada manusia tadi mengkritik berzikir dengan lafaz Allah, kerana dia kata lafaz Allah tidak membawa makna apabila diulang Allah, Allah, Allah. Dan dia kata tidak membentuk satu ayat yang lengkap, seperti apabila kita kata Allah Akbar, Allah Rahim dan seumpamanya. Jadi Imam Syekh Buti berkata, al-jawab anna zakira bismillahil mufrad innama yukhatibullah wahdahu. Jadi Syekh Buti berkata, apabila kita sebut lafaz Allah, 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 dia kata kita sebenarnya bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala alimun bima fi nafsih, maha mengetahui dengan apa yang berada di dalam diri seseorang yang menyebut lafaz Allah. Muttali'un ala sariratihim, dan Allah memandang kepada batinnya. Jadi Syekh Buti berkata, fala yushtaratu fil khitabi ma'ahu ma yushtaratu fil khitabi ma'al bashar. Maka tak disyaratkan apabila kita bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala, apa syarat apabila seperti kita bercakap dengan manusia. Maksudnya kalau kita bercakap dengan manusia, kita kena bercakap dengan jumlah yang lengkap, ada subjek, predikat dan seumpamanya agar manusia boleh faham. Tapi bila kita bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala, tak perlu kita buat ayat yang panjang-panjang, memadai kita sebut lafaz Allah, Allah semata-mata. Dari itulah nas daripada ulama Islam. Maksudnya setiap kurun, daripada kurun yang awal sampai kepada hari ini, ulama Islam kekal mengatakan bahawa lafaz Allah, Allah tadi ialah satu zikir yang amat agung di dalam agama Islam. Jadi kesimpulan daripada nas-nas yang kita dah bincangkan tadi ialah, kesimpulan pertama yang dapat kita faham ialah masyru'iyyatu zikri bismil mufrad. Maksudnya berzikir dengan lafaz Allah, Allah, Allah tadi disyariatkan di dalam agama Islam liwurudin nas fihi, kerana ada nas pada lafaz Allah, Allah tersebut. Pada kesimpulan kedua yang dapat kita buat ialah takrar bismillah ala arba'ati aqsam. Maksudnya apabila Nabi SAW, sahabat dan ulama mengulang lafaz Allah, 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 atau mengulang lafaz Rabbi, Rabbi seumpamanya, pengulangan tadi ada 4 makna. Maksudnya ada makna zikir, ada makna doa dan seumpamanya. Jadi sekiranya kita tadi tak menerima makna Allah, Allah dengan makna berzikir, maka kita kena menolak semua makna yang kita dah bincangkan tadi. Maksudnya Allah, Allah fi ashabi dengan makna tahzir pun kita kena tolak. Allahu, Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an dengan makna mohon melepas daripada bala bencana pun semua kita kena tolak. Jadi sekiranya ada 4 makna, maka tak sah sekiranya kita tolak satu saja daripada makna tersebut dan kita biarkan makna yang lain.
Dan kesimpulan yang seterusnya ialah hendaklah kita memperbanyakkan kan membaca zikir Allah, Allah, Allah tersebut. Kan kerana dalam hadis Nabi kata tiada amalan yang lebih menyelamatkan manusia daripada azab Allah Subhanahu wa taala melebihi berzikir dengan lafaz Allah, Allah, Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pada hari ini maksudnya apabila kita tadi dituntut untuk berzikir dengan lafaz Allah, Allah, Allah tadi, kan moga-moga Allah Ta'ala mengurniakan kan, makanan rohani kepada diri kita, dan dengan kurniaan tersebutlah kan orang yang berada di sekeliling kita tadi boleh menumpang seperti anak, isteri dan seumpamanya. Dan kalau kita tengok dalam hadis kan, kalau Nabi sebut tadi Allah, Allah tu 2 kali. Jadi kalau kita sebut Allah, Allah 2 kali itu biasa. Kan Imam Nawawi mengulang sampai 4 kali. Allah, Allah, Allah 4 kali. Tapi kalau kita sebut Allah tadi banyak kali, kita sebut Allah, Allah, Allah 1000, 2000, 3000. Orang yang tengok kita sebut lafaz Allah, Allah, Allah banyak kali tadi, memanglah orang akan kata dia ni gila. Kan kenapa diulang lafaz Allah tadi banyak-banyak kali? Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dan Imam Ahmad kan radhiyallahu anhu meriwayatkan, dia kata aksiru zikrullah. Nabi SAW bersabda, hendaklah kamu tadi memperbanyakkan menyebut lafaz Allah, Allah, Allah hatta yaqulul munafiqun, sehinggalah orang munafik berkata innakum mura'un, sesungguhnya kamu tadi orang yang menunjuk-nunjuk. Dan dalam riwayat yang lain dia kata aksiru zikrullah, perbanyakkanlah zikir Allah, Allah, Allah hatta yaqulu majnun, sehingga manusia berkata kamu ni dah gila dah, kan bersebut apa Allah banyak tadi. Dari itu ya keadaan kita di akhir zaman. Dan yang paling takut sekali yang kita baca daripada kalam Sayyidina Ali tadi, akhir zaman akan muncul satu golongan yang membunuh manusia yang menyebut lafaz Allah, Allah, Allah. Itu beberapa kesimpulan lah yang dapat kita bincangkan. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberi kefahaman kepada kita semua, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala menguatkan amalan kan dan akidah kita dalam sesuatu ibadat yang kita buat. Kan maksudnya ibadat yang kita buat tadi mestilah kita yakini, barulah ibadat tadi memberi kemanfaatan. Jadi salah satu tugas syaitan ialah mewaswaskan sesuatu amalan yang kita buat. Maksud mewaswaskan dengan mengatakan bahawa amalan tersebut tidak disyariatkan, ataupun amalan tersebut tidak mempunyai fadilat, kan, ataupun amalan tersebut tidak mempunyai manfaat. Jadi apabila kita ada waswas dalam diri kita, maka pegangan kita kepada amalan tadi, kepercayaan kita kepada ibadat tadi tidak sempurna. Maka itu yang menyebabkan kita terhalang daripada sesuatu kemanfaatan. Jadi kita mohon daripada Allah Subhanahu wa taala agar memberi kekuatan kepada kita untuk mengamalkan kan zikir Allah, Allah tersebut, kan sama ada di lidah kan, ataupun di dalam hati. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberi kefahaman kepada kita, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala memelihara umat Islam. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.